renang bebas dengan rekodnya ialah 57.9 second. Jadi pecah rekod dunia. Tetapi rekodnya itu tidak diiktirafkan, bahkan dilucut oleh sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik yang dirahmati sekalian. Jadi jumpa lagi dalam channel Cikgu Omar Teka-teki Rakyat pada Rabu hari ini 17/8 tahun 2002 rakaman. Jadi ingat tidak adik-adik, pada minggu lepas cikgu telah kemukakan 3 soalan. Jadi cikgu cuba nak imbas kembali tentang 3 soalan itu secara ringkas-ringkas. Jadi soalan yang pertama ialah apakah makhluk yang apabila nak berjalan saja, bergerak saja, keluar hidnya? Ya, jawapannya ialah kura-kura. Betul jawapan itu. Yang kedua ialah apakah jenama jam yang pandai menyanyi? Jadi adik-adik jawapannya sebenar ialah Jamal Abdillah. Terima kasih kepada Cik Jamal kerana kita gunakan nama dia dalam YouTube ini. Dan yang ketiga, apakah benda yang apabila kita tutup dia terbuka dan apabila kita buka dia tertutup? Jadi jawapannya adik cari-cari mungkin tak jumpa. Ya, jawapannya ialah gate kereta api. Di mana kereta api dan jalan raya tu dia berjumpa di satu simpang, diberi kebenaran ataupun diizinkan salah satu daripadanya apabila sampai masanya. Jadi apabila kita buka tertutup, bila kita tutup terbuka. Jadi harapan semoga adik-adik berjawab dengan segala senangnya, dengan betulnya soalan-soalan yang berikut, soalan yang ditentukan itu. Baik, nombor 2, jawapan kepada 2 soalan minggu lepas, iaitu maraton, dan yang kedua ialah berenang. Jadi maraton tu cikgu ceritakan dulu, iaitu ada tamasya, iaitu maraton di Eropah sana. Beribu-ribu orang mengambil bahagian. Maraton ni barangkali lari 505 km ataupun 10 km. Jadi tiba-tiba daripada beribu tu meluru seorang pemuda, dapat nombor 1 dia, pergi langgar tik penamat itu dan terus berlari dengan lebih kencang lagi pada biasa. Sepatutnya dia berhenti dari situ sebab kita nak bagi kalungan bunga dan nak iktirafkan dia sebagai Johan, tapi dia terus berlari. Jadi soalannya, apakah sebabnya dia berlari begitu rupa 2 kali ganda lagi? Jadi adik bagi jawapan. Jadi jawapannya ialah tak lain tak bukan, orang itu yang langgar tik tu lari 2 kali ganda tu ialah banduan. Banduan, jadi bila dia berhenti, jadi orang tanya identiti dia, mesti dia kena disombatkan dalam penjara balik. Jadi semasa tamasya tu berlaku, jadi sponsor tu buka semua kepada warga untuk masuk bahagian. Jadi pihak penjara menghantar atlet dia. Jadi dia banduan, bimbang takut dia berhenti, lebih baik dia lari kerana terlepas daripada penjara. Okey. Sekarang yang kedua, perenang. Perenang ini berlaku pada tahun 1967 kalau tak silap cikgu. Seorang perenang nama dia Sylvia Esther nama dia. Dia telah memecah rekod dunia sejauh 100 meter renang bebas dengan rekodnya ialah 57.9 second. Jadi pecah rekod dunia. Tetapi rekodnya itu tidak diiktirafkan, bahkan dilucut oleh sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Kerana dia tipu barangkali. Jadi jawapannya ialah tidak lain tidak bukan, semasa perenang itu Sylvia Esther tu turun berenang, terjun ke kolam renang, dia terus menelanjangkan diri dia. Tak ada sorak benang pun, swimming terang pun dia buang. Macam mana dia buang tu kita tak kira. Tapi apabila didapati, hakim dapati kemudian bahawa dia tak ada sorak benang pun, dia benang, taruhlah dia dapat nombor 1. Kerana tidak ada friction dalam benang tu, swimming terang dia tidak ada friction. Jadi dia terus laju. Jadi sampailah dapat nombor 1 dia. Jadi disebabkan kerana dia bertelanjang bulat ataupun tidak ada seorang menang pun, maka dia mendapat nombor 1. Jadi rekod dia tu tidak dikirakan, tidak diiktirafkan dan terus dilucutkan kejohanannya ataupun kejagohannya. Itulah sebabnya. Jadi barangkali ada apa-apa nak tanya tentang ibrahnya ataupun moral dia barangkali. Ya, boleh cikgu. Mungkin cikgu boleh bagilah ibrah mengenai 2 soalan tersebut tu. Okey, jadi maraton tadi ialah, jadi kalau diberi peluang kepada penguasa penjara untuk mengeluarkan atlet dia mengambil bahagian, jadi jangan lupa tentukan bahawa ada kawalan ketat.
Misalnya penjara tu dia ada warder dia, jadi kena warder tu mengawal ketat. Sebab bantuan daripada penjara ni, dia cuba-cuba nak lari pada penjara tu. Ini kan pula kalau dilepas begitu saja. Yang kedua ialah jangan rasa bijak sangat pelari itu, kerana walaupun dia lari sejauh mana pun akan ditangkap oleh polis kemudian hari nanti. Jadi jangan cuba lari masuk lubang cacing pun ditangkap barangkali, sebab polis negara-negara dunia ni dia cekak-cekak belaka barangkali, jadi boleh ditangkap. Jadi itulah ibrahnya. Jadi perenang tadi ialah jangan cuba menipu dalam sesuatu sokan. Kalau kita sokan, seorang ahli sokan itu dia minum ataupun dia ambil racun ataupun ubat steroid misalnya, untuk mengekalkan kehebatan dia, kegagahan dia, jadi dilucukan kejagoan dia. Jadi jangan cuba bermain foul play dalam suatu sokan. Okey, adik-adik sekalian, kita pergi kepada soalan baru pada minggu ini. Jadi soalan baru ni adik cuba cari jawapan dia. Soalan baru ini, jadi jawapannya ialah yang pertama bertajuk gelaran Maharaja Timor Leste. Yang kedua sehubungan dengan itu ialah nilai Maharaja Timor Leste. Sebagaimana cikgu ceritakan dulu 2 minggu lepas, ada di negeri Turki, di wilayah nama Anatolia, ada khalifah itu bersilang ganti. Jadi khalifah yang akhir di sini nama dia Timor Leste. Pada masa itu ada seorang sufi Islam, nama dia Mullah Nasruddin Hoja nama dia. Jadi selalu dijemput ke istana untuk mendapatkan idea membuat satu keputusan atau satu pandangan. Jadi satu masa Maharaja Timor Leste ni mempelawa ataupun menjemput Nasruddin ni, iaitu sufi Islam yang humorous. Dia ada unsur lucu, nakal, tapi kehebatan dia rabbani. Baik, ada faham keislamannya sangat tinggi. Jadi dijemput oleh Maharaja Timor Leste. Yang tanya dia, okey Nasruddin, cuba anda bagi gelaran yang sepadan dengan saya. Saya ni khalifah besar, tahu Maharaja Timor Leste. Jadi saya tak ada lagi nama ni. Kalau dulu khalifah ini ada nama-nama tertentu diberi gelaran bersandar kepada nama Allah. Misalnya contoh Al-Watiq Billah misalnya. Yang kedua contohnya Al-Mutawakkil ala Allah. Yang tiga contohnya Al-Mu'afiq Billah. Yang keempat misalnya Al-Muttasim Billah dan lain-lain. Jadi saya sekarang ni jadi maharaja di negeri wilayah Anatolia ni, saya lebih hebat daripada yang dulu-dulu lagi. Tapi saya tidak diberi gelaran apa-apa pun. Jadi cobalah Mullah atau Nasruddin bagi cadangan pada kerajaan, apakah gelaran yang sepatut dengan kehebatan saya ini. Okey, jadi minta Nasruddin beri gelaran kepada dia. Jadi cuba adik-adik sempurnakan cerita tu, apakah gelaran yang diberi cadangkan oleh Mullah ini kepada Maharaja Timor Leste tadi. Jadi adik cari cerita. Jadi terbuka luas tu. Apakah jawapan adik-adik? Baik, yang kedua, sehubungan dengan itu, beberapa bulan kemudian Timor Leste ni panggil lagi, jemput lagi Nasruddin ni, Mullah ni, untuk memberi penilaian kepada batang tubuhnya. Jadi dia kata, Mullah, coba bagi penilaian kepada battle ini. Kalau dulunya khalifah-khalifah itu lebih kecil pada saya ni Maharaja Timor Leste. Jadi berapakah nilai tubuh, batang tubuh saya ni? Nilainya berapa bilion, berapa juta, berapa bilion misalnya. Contohnya. Jadi adik-adik cuba sempurnakan cerita ni, berapakah nilai yang diberi oleh Mullah Nasruddin Hoja itu kepada Maharaja Timor Leste ini. Okey, itulah ceritanya. Okey. Sampai berjumpa lagi pada minggu depan. Jadi kita minta adik-adik cuba sempurnakan cerita itu dengan penuh kebijaksanaan, berfikir secara divergent. Jadi cadangan adik-adik itu kita terima belaka, tapi yang penting sekali mengikut skema yang ada pada cikgu yang kita petik daripada buku ini. Contohnya saya tunjuk dari sini, iaitu 60 kisah jenaka yang ditulis oleh Azhar Ibrahim. Jadi kita doakan semoga beliau dan anak-anaknya, keluarganya, dia yang terlibat dengan buku ini, semoga menjadi ahli syurga Firdaus bersama-sama dengan para anbiya, para siddiq, para syuhada, para salihin, dan wa hasuna ulaika rafiqa wa insya-Allah.
Jadi semoga mendapat manfaat. Kita ambil daripada idea daripada buku Azhar Ibrahim ini dan kita masuk dalam YouTube. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Terima kasih.